Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan menganalisis sebuah hadis daripada tugasan 2 persembahan hadis, dan hadis yang dipilih oleh saya iaitu hadis yang berkaitan dengan mentaati pemimpin. Sebelum saya pergi lebih lanjut berkaitan dengan analisis hadis ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Itu nama saya Nik Muhammad Afif Darwish bin Ili, dipanggil sebagai Darwish, daripada PIM 2 Pendidikan Islam 2 Jun 2022-2027. So, video kali ini untuk mempersembahkan tugasan 2 iaitu berkaitan dengan persembahan PIMK 3253, iaitu pengajian hadis yang diajar oleh pensyarah iaitu Ustaz Muhammad Haria Sofia bin Muhammad. InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan iaitu berkaitan dengan 10 perkara dalam isi kandungan. Itu yang pertama berkaitan dengan teks hadis, yang kedua berkaitan dengan susu jalur sanad, yang ketiga analisis matan, yang keempat dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang kelima takhrij hadis, yang keenam sifat perawi, yang ketujuh KPPB akhlak, yang ke-8 pengajaran hadis, yang ke-9 bahan tambahan, yang ke-10 kesimpulan yang terakhir sekali iaitu berkaitan dengan rujukan yang saya guna dalam persembahan video ini. Yang pertama iaitu berkaitan dengan teks hadis. Hadis ini, Haddatsana Qutaibatu bin Sa'id, Haddatsana Laisun an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Hadis sahih Muslim. Kedua berkaitan dengan susu jalur sanad. Sebelum hadis ini ataupun hadis ini sampai kepada Rasulullah daripada perawi yang terakhir, ada 5 susu jalur. Yang pertama iaitu Qutaibatu bin Sa'id, yang kedua Laisun, yang ketiga Ubaidillah, yang keempat Nafi', dan yang terakhir Ibni Umar, iaitu Umar Khattab, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga seterusnya iaitu berkaitan dengan analisis matan, iaitu berkaitan dengan analisis matan yang saya pernah bacakan pada slide yang sebelum ini. Maksudnya matan hadis di atas ataupun matan hadis di sebelah ini menyatakan ketaatan kepada pimpinan adalah wajib selagi mana ianya tidak melanggar syariah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama menyatakan bahawa wajib taat kepada Allah secara mutlak, manakala pimpinan tidak mutlak. Sekiranya hak pimpinan ke atas rakyat adalah ketaatan, maka hak rakyat ke atas pimpinan adalah bersikap adil. Selain itu juga, kewajipan untuk taat kepada pimpinan juga diletakkan jaminan, iaitu jaminan kebaikan terhadap negara dan rakyat, iaitu dalam perkara yang tidak maksiat. Berkaitan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama iaitu dalil berkaitan dengan Al-Quran, iaitu yang terdapat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 yang auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, serta taatlah kamu kepada ulil amri, iaitu para pimpinan dari kalangan kamu. Dalil Al-Quran ini menjelaskan bahawa kita perlu taat. Yang pertama iaitu taat kepada Allah, yang kedua iaitu taat kepada Rasul, dan yang ketiga iaitu para pemimpin. Iaitu taat kepada para pemimpin ini selagi mana ia tidak melanggar ataupun tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya iaitu dalil daripada itu berkaitan dengan hadis pada sunnah. Hadis daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama amanatun fa innama yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bi'aliha wa 'ada allazi 'alaihi fiha
Maksudnya, sesungguhnya pimpinan itu suatu amanah yang akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, melainkan kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan kebenaran dan melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Itu hadis ini membawa makna, iaitu pemimpin ini adalah meningkatkan lagi darjat, tetapi jika ianya disalahguna ataupun amanah yang diberikan itu tidak dijalankan dengan sebaik mungkin, maka ia akan jadi penyesalan di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Ini berkaitan dengan takhrij hadis. Itu ada 3 takhrij hadis yang dijumpa, iaitu yang pertama Sunan At-Tirmizi koleksi 1 nombor 1759, yang kedua Sunan An-Nasa'i koleksi 1 nombor 4055, yang ketiga iaitu Sahih Muslim koleksi 2 nombor 3423. Seterusnya berkaitan dengan sifat perawi, iaitu sifat perawi, sifat kelima-lima perawi sebelum sampainya hadis ini, ataupun ia susul jalur yang bersambung daripada Rasulullah. Iaitu yang pertama Qutaibah Ibn Sa'id. Nama penuh Qutaibah Ibn Sa'id iaitu Qutaibah Ibn Sa'id bin Jamil bin Sarif As-Saqafi. Itu Qutaibah Ibn Sa'id ini adalah guru kepada para tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan banyak lagi. Sifat bagi Qutaibah Ibn Sa'id itu adalah seorang yang siqah. Perawi yang kedua iaitu Al-Lais Ibn Sa'id Al-Misri. Nama penuh beliau adalah Al-Lais Ibn Sa'id bin Abdul Rahman. Itu beliau merupakan seorang yang dipercayai. Perawi yang ketiga iaitu Ubaidillah bin Amr al-Umri. Nama penuh beliau adalah Ubaidillah bin Umar bin Amr bin Hafs bin Asim bin Umar al-Khattab. Beliau merupakan seorang yang mulia dalam ilmu, ibadah hafazan dan ingatannya. Selain itu, beliau juga seorang yang siqah dan dhabit. Sifat perawi yang keempat iaitu Nafi'. Beliau merupakan seorang yang dhabit. Seterusnya iaitu sifat perawi yang terakhir iaitu Ibnu Umar. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia dan khalifah yang kedua. Seterusnya beliau merupakan seorang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Seterusnya itu berkaitan dengan KPPB akhlak. Itu saya ambil itu. Hadis ini menerangkan bahawa pemimpin yang berlaku adil dan mempunyai akhlak yang baik itu perlu ditaati dan dipatuhi. Seterusnya, penerapan akhlak yang baik sangat dititik beratkan dalam Islam kerana ianya sebahagian daripada bidang tasawuf yang membawa kesan yang baik dalam kehidupan setiap Muslim. Ianya juga termasuk di dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Iaitu di dalam hadis Al-Imamul Adil, perkara pertama di dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Seterusnya berkaitan dengan pengajaran hadis. Saya ambil 3 perkara berkaitan dengan pengajaran hadis ini, iaitu yang pertama, keharmonian negara mampu diwujudkan bila pemimpin dan rakyat saling bekerjasama dalam segala aspek. Maksudnya di sini, jikalau pemimpin dan rakyat ini saling bersatu padu, maka tidak akan berlakunya kesalahfahaman ataupun tidak munculnya rasa tidak puas hati kepada pemimpin. Yang kedua, pemimpin wajib memiliki dan menghayati dan mengamalkan sifat amanah serta menghindarkan diri dari sifat khianat dan pecah amanah. Sekiranya pemimpin melakukan perkara yang terkutuk ini, mungkin rakyat tidak akan berpuas hati dengan kerajaan ataupun pemimpin pada ketika itu, dan mungkin akan berlakunya rusuhan yang menolak pemimpin tersebut. Yang seterusnya, nilai mentaati pemimpin ini sebenarnya
mampu melahirkan rakyat yang patuh dan perintah dan memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dapat lihat daripada hadis, banyak hadis ataupun dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada sunnah, hadis yang menceritakan berkaitan dengan pemimpin ini, iaitu kita perlulah mentaati pemimpin selari dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Okay, di dalam pembentangan ini saya telah masukkan iaitu bahan tambahan, iaitu berkaitan dengan hadis yang saya ambil ini, iaitu hadis berkaitan dengan mentaati pemimpin. Dengan scan QR tersebut ataupun tekan link berkaitan dengan YouTube, akan terus kepada penerangan selanjutnya berkaitan dengan hadis ini. Kesimpulannya daripada hadis ini, kesimpulannya, mentaati pemimpin yang patuh kepada Allah adalah perkara yang perlu diutamakan selagi mana pemimpin tersebut tidak berlaku zalim dan membawa kepada kemudaratan. Maksudnya di sini, sekiranya pemimpin tersebut menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dan tidak mengingkari segala yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun larangan dalam Islam, selanjutnya kita perlulah memberikan taat ataupun patuh kepada pemimpin tersebut, melainkan sekiranya pemimpin tersebut tidak berlaku adil ataupun zalim, kita perlulah mempanteras ataupun tidak menyokong menyokong segala perbuatan yang dilakukan olehnya. Berkaitan dengan rujukan, saya ambil 4 rujukan, iaitu 3 daripada laman web dan 1 daripada buku. Okey, itu sahaja persembahan ataupun pembentangan video saya ini. Saya harap dengan segala input yang telah saya berikan dapat digunakan sebaik mungkin. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.